Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ni secara ringkasnya dia cerita, salah seorang daripada umat Nabi Muhammad dipanggil pada hari kiamat dan dibentangkan pada dia 99 buku. 99 buku catatan amal. Setiap satu buku tu sejauh mata memandang. Segala amal-amal semua ada dalam tu. Jadi malaikat pun bersoal jawablah dengan Tuhan ni. Orang ni ada kebaikan ke tidak? Dalam buku-buku dia ni ada baik pun ada, tak baik pun ada. Kemudian dia dapat satu kad, satu lembaran. Dalam lembaran tu ada tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia punya buku yang 99 tadi bila timbang dengan dua kalimah syahadah tadi, berat dua kalimah syahadah lagi. Maksudnya amalan-amalan tu tak ada apa sangat. Hebat lagi dua kalimah syahadah ni. Jadi dengan adanya dua kalimah syahadah dalam diri kita ni, kita harap-harap kita jadi orang berjaya lah di hari akhirat nanti. Dapatlah masuk syurga. Dosa banyak macam mana pun, kita punya kalimah syahadah tu cantik, berat lagi belah tu. Jadi apakah usaha dan ikhtiar kita di dunia ini untuk selamat di timbangan amal? Nak berjaya di timbangan amal ni macam mana? Sebelum ni kita bagi amalan macam mana nak selamat di alam barzah, alam kubur. Ini amalan-amalan nak selamat di timbangan amal. Hadis riwayat Imam Muslim, kebersihan itu sebahagian daripada iman dan perkataan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini kena rajin alhamdulillah. Kena rajin tahmid, rajin bertahmid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada dua kalimah yang mudah dan ringan diucapkan. Dua kalimah yang mudah dan ringan di mulut, tetapi berat di timbangan dan disukai oleh Allah, iaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang ni pun rajin sebut. Dia jadi berat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi pun dah ada, alhamdulillah pun ada, ni subhanallah ni pun ada. Yang ni yang nak bantu, nak bagi berat dia tadi. Ni hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sampailah pelajaran untuk malam ini. Kita akan cerita tentang as-sirat, jalan ataupun titian, dan kolam Nabi Muhammad. Masa saya buat nota ni, rupa-rupanya cerita tentang sirat ni panjang. Kajian dia pun panjang. Hari ini kita cerita sebahagian. Tapi cerita tentang kolam, insya-Allah boleh kata habislah. Mula-mula kita tengok tulisan Imam Ghazali, pendek saja, beberapa baris saja. Dan bahawa diimani bahawa titian as-siratul mustaqim itu benar adanya. Memang wujud titian, iaitu titian yang memanjang melalui neraka Jahannam, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut, terpelecuk kaki orang-orang kafir di atasnya dengan hukum Allah Ta'ala. Lalu mereka jatuh tersungkur ke dalam neraka, dan tetaplah di atasnya kaki orang-orang mukmin dengan karunia Allah. Lalu mereka dibawa ke negeri ketetapan, yakni syurga. Orang kafir tadi sah-sah lah jatuh. Yang orang Islam ni insya-Allah lah lepas. Dan bahawa diimani dengan al-haudul maurud, iaitu kolam Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang mukmin akan minum padanya sebelum masuk syurga dan sesudah melewati titian as-siratul mustaqim. Barang siapa minum padanya sekali minum, maka tidak akan haus sesudahnya selama-lamanya. Kita minum sekali daripada kolam Nabi Muhammad ni, tak haus dah lepas itu. Datang persoalan, kalau dah tak haus, nanti bila kita masuk ke dalam syurga dengan macam-macam sungai, macam-macam air hidangan lazat-lazat, rugilah kita tak minum dah. Jadi jawapannya, masa dalam syurga tu tadi tak ada haus dah. Dalam syurga mana ada haus kan? Kita sentiasa segar. Yang kita nak minum sungai arak, sungai madu, sungai susu semua tu tadi, atas kita nak rasa. Macam kita kadang-kadang kita dah kenyang dah. Dah kenyang dah, tiba-tiba orang letak pula kuih pembasuh mulut. Kita kenyang dah, tak perlu pun. Bukan kata kita haus dahaga, tapi kita rasa juga. Macam tu lah. Tambah-tambah dalam syurga, kita duk rajin nak rasa kan. Yang kita minum di kolam ni tadi masa belum masuk syurga, masa tengah panas kan, di mahsyar tu tadi,
Masa situ yang nak dapat minum. Dan kolam itu lebarnya seperjalanan sebulan. Luas dia tu sebulan perjalanan orang zaman dulu. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Sekelilingnya ceret-ceret, bekas-bekas, cawan-cawan. Jumlahnya sebanyak bintang di langit. Dalam kolam itu terdapat 2 pancuran, 2 saliran yang memancur padanya air dari sungai Al-Kausar. Dari sungai Al-Kausar. Sungai Al-Kausar ni tadi dalam syurga. Dia mengalir keluar sampailah ke mahsyar. Kita minum di kolam ni di mahsyar tu tadi. Sebelum masuk dalam syurga, minum di sana dulu. Minum-minum saja di mahsyar tu tadi, hilanglah dahaga. Hilanglah dahaga. Okay, Imam Ghazali dia cerita sikit je. Tapi insya-Allah kita hurailah dengan hadis-hadis, ayat Quran, pandangan ulama. Jadi kata ulama, melintas titian sirat ini, macam mana kehidupan kita di dunia ni, macam itulah cara kita lintas. Macam mana cara kita hidup di dunia daripada kita kecil, umur setahun tu, sampai kita mati. Macam mana perjalanan hidup tu? Macam itulah cara kita lintas. Jadi sebenarnya titian sirat tu nanti ialah gambaran kepada kehidupan kita di dunia. Contoh dia macam ni, masa umur setahun, jambatan tu tak tahu rupa macam mana. Ni kita nak hampirkan pada faham saja. Masa setahun kita tak buat dosa lagi, jalan elok. Elok 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun sampai balik. Bila balik kita dah start menipu. Masa tu dah mula goyang. Di atas jambatan tadi tu goyang. Goyang. Bila kita buat kesalahan apa di dunia, umur 20, ada pula mencuri, goyang nak jatuh. Macam itulah contoh menghampirkan pemahaman. Mai umur 25 kita ada berzina, jatuh. Dia macam tu lah. Jalan elok kan. Lepas tu dia mai, susah lah. Susah. Tiba-tiba kita buat satu kesalahan berat, masa tu lah yang jatuh tadi. Jadi gambaran hidup kita di dunia ni, itulah titian sirat tu tadi. Macam mana hidup kita di dunia, macam itulah kita melintas dia. Agama mana lagi yang percaya pada hari akhirat? Kita sebut tadi agama orang-orang Cina lah. Tapi agama orang Cina di Malaysia ni dia dah campur-campur. Kecuali kalau dia tulis dekat tokong dia Buddha. Kalau dia tulis Buddha, itu confirm agama Buddha. Kalau sekadar tokong biasa dia tak tulis apa-apa, dia campur. Buddha pun ada, Taoism pun ada, Confucius pun ada. Dia campur-campur lah. Agama nenek moyang, dia campur macam-macam. Jadi malam ini kita nak sentuh agama Majusi. Banyak agama-agama lain yang percaya hari akhirat. Nak tengok agama Majusi, satu cukup. Agama Majusi ni kita selalu sebut sebab Nabi Muhammad rajin sebut orang Majusi. Jadi siapa orang Majusi ni? Rata-rata orang faham orang Majusi ini ialah penyembah api. Bila sebut orang Majusi, penyembah api. Jadi sebenarnya agama Majusi ni asal dia ialah agama orang lama-lama dulu di Parsi. Parsi ni sekarang Iran lah. Zaman dulu dia sebut Parsi. Orang lama dulu, sebelum zaman Nabi Isa dulu dah ada dah agama ni. Iaitu orang-orang di Parsi. Satu hari Tuhan hantarlah satu orang Nabi. Nama dia Zarathustra. Orang putih sebut Zoroaster. Zarathustra. Dia ni tarikh hidup dia tak tahu yang tepatnya bila, tapi ahli sejarah kata lebih kurang 500-600 tahun sebelum zaman Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa lahir tu, dia dah 500-600 tahun sebelum tu dah di Parsi. Bila orang kaji, Zarathustra ni dia bawa agama yang betul lah. Tapi biasalah, lepas peninggalan dia tu agama ni makin lama seleweng, keliru, terus jadi agama Majusi. Itu asal. Mula-mula dulu dia agama yang betul. Tambah-tambah dah tinggal lama. Sebab di Parsi tu mungkin dia seorang saja Nabi dia. 500-600 tahun lepas tu baru Nabi Isa. Nabi Isa pun dia bukan berdakwah di Parsi. 600 tahun lepas tu pula baru Nabi Muhammad. Dalam 1200 tahun lah. 1200 tahun lepas tu baru datang Nabi Muhammad, baru Islam sampai ke Parsi.
Bayanglah 1200 tahun macam-macam kesesatan boleh berlaku sampai jadi agama Majusi, sampai jadi pemuja api. Zaman Zarathustra dia tak puja api. Zaman selepas-selepas dia yang jadi agama Majusi tu. Kita tengok kaum Bani Israel, macam mana cara mereka tu boleh tersesat. Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat ke Bukit Tursina tu 40 hari je. 40 hari je. Dia turun-turun lepas 40 hari orang di bawah ni sembah patung anak lembu. Baru 40 hari. Ni kita bayanglah orang di Parsi sana tu. Nabi dia tinggal 1000 tahun. Lagilah macam-macam sampailah jadi agama Majusi. Tu yang kita kata orang Majusi ni sembah api. Dia asal-asal dia dulu tak. Dan dalam syariat agama Majusi ni, zaman Zoroaster kita tak tahulah sebab kitab dia dah seleweng ke apa kita tak tahu. Tapi agama Majusi yang ada sampai hari inilah, dia ni boleh kahwin sama keluarga. Anak boleh kahwin mak. Mak boleh kahwin anak, abang boleh kahwin adik, adik boleh kahwin kakak. Dia boleh. Sampai sekarang agama tu macam tu. Sekarang dia sebut agama Zoroaster. Adalah saki-baki dekat Iran dengan dekat India. Di Iran dengan India. Di Iran sana dia ada kuil-kuil dia, cantik-cantik kuil dia dekat bukit-bukit tu. Ada lagi. Cuma tak ramai lah di Iran dan India. Sebab itu raja-raja Parsi dulu, dia kahwin anak dia sendiri, dia kahwin mak dia sendiri. Sebab dalam agama dia boleh. Ikut pemahaman agama Majusi ni, dia percaya lepas kita mati kita akan hidup balik. Sama macam kita. Dia percaya lepas mati tu ada penghakiman. Dan mereka kena buktikan amalan baik dia lebih banyak daripada amalan jahat. Ini kepercayaan dia. Sampai sekarang pun kepercayaan tu sama juga. Dia yakin lepas mati kita hidup balik, ada penghakiman, dan kita pula sendiri kena buktikan. Saya buat ini. Kena buktikan. Dia kena lawan lah. Lawan tunjuk dia buat kebaikan lebih banyak. Lepas itu dia pun kena lalu jambatan. Dia pun percaya juga titian ni. Jambatan tu dia sebut dengan nama Cinrat. C-I-N-R-A-T. Cinrat. Sebutan bahasa dia tak tahulah, kita sebut bahasa Melayu kita lah. Jambatan Cinrat. Lepas kata mahkamah ni tadi, kena lalu jambatan. Dan jambatan ni dia di atas api. Siapa lepas jambatan tu dia akan berjumpa dengan Ahura Mazda. Ahura Mazda ni Tuhan. Tuhan dia disebut Ahura Mazda. Dia punya nama khusus. Kalau kita ni Allah, dia dalam bahasa dia Ahura Mazda. Siapa lepas jambatan ni tadi, dia akan dapat bertemu dengan Ahura Mazda. Maksudnya masuk syurga lah tu. Bertemu Ahura Mazda. Siapa tak lepas, jatuh bawah. Dan keadaan jambatan tu pula, dia mengikut amal-amal masa di dunia. Kalau di dunia ni amalan baik dia banyak, jambatan tu besar. Ini kepercayaan dia, bukan Islam. Kita cerita Majusi. Kalau di dunia dia banyak buat jahat, jambatan tu kecil. Jadi senang nak terjatuh. Ini kepercayaan dia. Masa melintas tu pula, ada pula satu makhluk. Makhluk ni nama dia Vinaresh. Makhluk ni dia duk tarik. Kan dalam agama Islam dia ada pencangkok. Kita ingat kan? Bila orang hurai tafsir ayat-ayat Quran, dia ada kait, pengait. Ada pengait. Kalau ikut agama Majusi ni, ada satu makhluk nama Vinaresh. Makhluk ni dia akan tarik orang yang atas jambatan tu tadi. Jadi siapa yang lepas dapat masuk syurga. Siapa yang tak lepas masuk neraka lah, sebab ditarik. Jatuh ataupun ditarik oleh makhluk ni tadi.